Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Mata Pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita beralih ke tajuk Warga Emasku Terpelihara. Hari ini kita akan fokuskan kepada standard kandungan 2.3, membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bahan bukan sastra. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.3.1, membaca dan meneliti kandungan teks, karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Objektif pada hari ini iaitu pada akhir PDPR, kamu semua dapat membaca dan meneliti kandungan teks, karya sastra dan bukan sastra untuk membuat rumusan. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Sila rujuk buku teks di muka surat 110 dan 111. Manakala aktiviti kita pada hari ini iaitu membaca teks sastra dan bukan sastra untuk membuat rumusan. Okey, kalau awak perhatikan dalam buku teks pada muka surat 110 ialah karya bukan sastra iaitu pidato. Manakala muka surat 111 ialah teks sastra iaitu pantun. Okey, kalau kamu semua sudah bersedia, mari kita perhatikan dan kita telitikan buku teks muka surat 110 dan 111. Warga emasku terpelihara. Dinesh dan Afifi akan menyampaikan persembahan berangkai, iaitu sebuah pidato dan pantun di pentas sekolah. Okey, pidato ni saya akan baca, kamu boleh ikut sama-sama dan seterusnya kita dengarkan pantun yang dibaca oleh Afifi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia. Sidang Dewan. Warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Warga hadirin yang saya hormati. Kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas.
Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan keuangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas, pemberian alat sokongan dan alat tiruan, anggota badan juga disalurkan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan. Selain potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Akhir kata, selamat menyambut Hari Warga Emas. Saya berharap semoga kita berjumpa lagi di pentas pidato ini. Sekian, terima kasih. Okey, ini ialah pidato. Okey, sekarang kita dengarkan pula pantun yang dibaca oleh Dinesh dan Afifi. Sayangi warga emas. Pohon bidara di tanah rata, di atas guni buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita, hidup harmoni warga penyayang. Banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh mencelah. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah berala. Muara langat nampak berbayang, indah muara berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara negara sejahtera. Pucuk pegagah hijau di muara, dikutip saudara makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara, rakyat sejahtera makmur cemerlang. Baiklah, pidato sudah pun kita baca, pantun pun sudah awak dengar. Sekarang kita tengok pula apakah keistimewaan untuk warga emas. Jadi awak perlu baca lagi sekali petikan ataupun pidato pada muka surat 110 kerana terdapat beberapa maklumat untuk awak isikan ke tempat kosong yang disediakan. Okey, apakah yang diperlukan ialah keistimewaan untuk warga emas, iaitu dari aspek kebajikan, aspek kemudahan awam dan perubatan. Jadi setiap aspek awak perlu menyenaraikan dua perkara bagi setiap aspek. Kebajikan dua perkara, kemudahan awam dua perkara, perubatan pun dua perkara. Okey, kebajikan ini ialah berkaitan dengan bantuan yang diterima oleh warga emas. Manakala kemudahan awam pula ialah kemudahan yang diberikan kepada warga emas dalam penggunaan perkhidmatan awam ataupun kemudahan awam. Manakala perubatan ialah yang berkaitan dengan klinik dan hospital. Okey, kalau awak baca balik, awak akan dapat temukan jawapan pada perenggan yang keempat. Okey, saya baca perenggan yang keempat. Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan keuangan. Okey, bila kita bagi bantuan keuangan, itu merupakan kebajikan. Okey, bantuan keuangan awak boleh masukkan ke dalam di bawah kebajikan. Yang pertama, okey, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas.
Okey. Awak boleh letak kat mana agak-agaknya. Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Ini pun kebajikan. Awak boleh pilih mana satu, awak boleh letak kat situ. Okey. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital. Okey, klinik dan hospital perubatan. Jadi awak kena letak di bahagian perubatan. Okey, awak letak yang pertama, awak letak mendapat layanan di klinik. Yang kedua, mendapat layanan di hospital kerajaan. Okey. Di mana pula kemudahan awam? Selain itu, potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Okey, itu adalah salah satu dari kemudahan awam. Yang lain ada lagi dalam itu, awak perhatikan untuk kemudahan awam awak isikan pada ruangan tersebut. Manakala rumusannya, saya dah bagi kata kuncinya ataupun cluenya. Contoh, sebagai rakyat Malaysia, bertanggungjawab, prihatin, menyayangi, menjaga kebajikan baik. Okey. Mungkin awak boleh jawab sebagai rumusannya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan prihatin, kita hendaklah menyayangi dan menjaga kebajikan warga emas dengan sebaik-baiknya ataupun dengan sebaik mungkin. Itu awak boleh buat dalam bentuk rumusan. Baiklah, tugasan awak pada hari ini ialah, kita tengok. Okey, ini awak ambil yang kotak dalam merah tu, awak pilih, awak isikan di kawasan yang disediakan dan juga rumusan. Rumusan awak perlu buat. Jadi awak tulis dalam buku penulisan, awak buat gambar rajah ini, lepas tu awak nomborkan kebajikan nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, kemudahan awam nombor 1 apa, nombor 2 apa, perubatan nombor 1 apa, nombor 2 apa, kemudian di bawahnya awak buat rumusan seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Okey, saya harap kamu dapat memahaminya. Semoga dapat menyiapkan tugasan dengan baik dan sempurna dan hantarkan tugasan kamu kepada saya. Untuk hari ini setakat itu saja. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.